Kan dah rekod. Okey, jadi untuk yang beragama Islam, kita buka kelas kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alright, jadi cikgu akan mulakan share screen. Okey. Jadi sebelum cikgu meneruskan pengisian kita untuk malam ni, cikgu nak tunjuk sikit apakah persediaan bahagian cikgu untuk cikgu. Daripada cikgu untuk kamu. Daripada cikgu untuk kamu. Okey. Persediaan untuk UASA. Persediaan UASA. Untuk UASA kali ni, cikgu pernah pesan sebelum ni, soalan-soalan masuk ikut guru kamu. Guru kamu yang buat soalan. Jadi perbanyakkan tanya dekat mereka apa yang masuk dalam periksa. Bab apa kena fokus betul-betul. Bab apa yang tak masuk langsung. Bab apa yang masuk. Kena tanya guru. Kena tanya guru masing-masing. Kalau dalam ni ada 15 orang, dalam ni ada 15 orang, masing-masing sekolah yang berbeza, ada 15 buah sekolah. Jadi bila 15 buah sekolah, masing-masing ada guru masing-masing. Tapi bila malam ni kamu dengan cikgu, kita masuk dalam pusat tuition untuk cikgu. Jadi cikgu ada cikgu punya persediaan untuk UASA. Okey, persediaan cikgu untuk bulan 10 ni, kita akan masuk kepada 4 set. Minggu pertama. Lepas tu kita ada minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat. Okey, ni minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga. Dan minggu keempat. Minggu pertama kita jawab dah set 1. Minggu kedua cikgu dah bagi dah set 2. Kamu boleh buka bila-bila kamu rasa kamu bersedia nak jawab. Minggu depan kita masuk kepada set 3. Dan yang terakhir kita masuk kepada set 4. Lepas tu cuti Deepavali. Lepas set keempat tu dah tak ada dah. Masing-masing dah tak cuti. Dah tak tuition lah. Maksudnya bulan 10 tu cuti hari tu. Minggu tu cuti. Jadi ada 4 set daripada cikgu sebelum kamu menghadapi UASA di sekolah kamu. Okey. Boleh ke semua cikgu nak buat macam ni? Boleh. Alright. Okey. Jadi bila kita dah masuk kepada bila masuk dah kepada set-set UASA, kita akan adakanlah perbincangan apa objektifnya kalau kita main buat tapi kita tak tahu mana yang betul, mana yang salah kan. Okey, jadi dekat sini kita akan untuk hari ini kita akan pergi kepada perbincangan set 1. Kita akan pergi kepada perbincangan set 1. Jadi kalau boleh semua buat pastikan hari Ahad tu siap. Sebab bila kamu mula buat hari Isnin, Selasa, Rabu, cikgu banyak kerja cikgu. Maksudnya takkan cikgu nak kena update 2-3 kali. Lepas cikgu kena marking balik. Jadi tak naklah macam tu kan. Jadi buat sebelum due date kita. Okey. Jadi untuk perbincangan hari ini masing-masing boleh buka grup WhatsApp masing-masing. Boleh buka grup WhatsApp masing-masing. Tekan je link dekat set 1 ni. Kamu boleh carilah form 2 hari Khamis. Okey, cari persediaan UASA set 1 cikgu ada bagi. Okey, tekan je link ni, tekan je link ni, lepas tekan dia akan bawa kamu dekat sini. Dia akan bawa kamu dekat sini. Bukanlah bermaksud kita nak jawab lagi. Bukanlah bermaksud kita nak jawab lagi. Jadi kalau kamu isi je lah apa-apa pun. Yang ni kejap Ya mak. Tak apalah. Kejap Dia bugging. Kejap semua. Debug. Okey.
Form 2, set 1. Okey, jadi cikgu nak mulakan dah kepada kelas kita. Boleh ke semua? Boleh. Okey, kita akan pergi kepada setiap soalan lah. Dah ada 61 dah respon. Hari tu 51 je. Okey, jadi cikgu, bila cikgu jawab, cikgu akan bagi juga nota-nota yang berkaitan. Nota-nota tu lah yang kamu kena tulis. Okey, yang pertama sekali kita akan pergi kepada soalan nombor 1. Okey, untuk soalan nombor 1, masing-masing boleh tengok di hadapan. Raja di bawah menunjukkan satu jujukan nombor. Nilai X diperoleh dengan apa? Masing-masing boleh tengok. Kita ada satu jujukan nombor, 1, -2, 4, -8, X. Ini jujukan kita. Sekarang ni kita nak cari X ni. X ni diperoleh dengan apa? Macam mana nak cari X ni? Kat sini kamu kena cari dia punya pola. Apakah perubahan daripada sebutan pertama ke sebutan kedua, sebutan ketiga, sebutan keempat dan seterusnya. Jadi untuk mencari pola, kena ingat nota cikgu. Kena ingat nota cikgu. Pola dia boleh jadi dalam keadaan tambah dan boleh jadi dalam keadaan darab. Pola boleh jadi dalam keadaan tolak dan pola boleh jadi dalam keadaan bahagi. Kalau dia tambah dekat sini, formula dia adalah nombor depan tolak belakang. Kalau dia tolak, tolak pun sama menggunakan formula yang sama, nombor depan tolak belakang. Kalau dia darab, dia adalah nombor depan bahagi nombor belakang. Tu kalau darab. Okey, kalau dia bahagi, kita terbalikkan dia. Nombor depan bahagi nombor belakang. Macam ni lah, ini je. Bila nak guna tambah dengan darab? Okey, kita guna tambah dengan darab bila kita nampak nombor kita meningkat. Sama juga dengan darab, nombor dia meningkat. Okey, tolak dengan bahagi kita guna bila? Bila kita nampak turutan nombor tu dalam keadaan menurun. Samalah tolak dengan bahagi pun. Ini nota cikgu. Yang ini sila salin. Tak sempat salin, boleh screenshot. Dapat dah nota cikgu? Dapat nota cikgu? Okey, dapat kan? Dapat. Ini je. Jadi sekarang ni kalau kamu tengok kat sini, dia setiap soalan dia ada, orang kata dia ada keunikan yang tersendiri. Kalau dekat sini kita ada sini positif, kamu boleh tengok nilai dia, sini positif, sini negatif, sini positif, sini negatif. Macam mana kita nak tengok dia meningkat ke menurun? Kalau tingkat turun, meningkat menurun. Okey, jadi dekat sini adalah bila kamu berhadapan dengan soalan yang sekejap positif, sekejap negatif, sekejap positif, sekejap negatif, kamu pakai darab. Kamu pakai darab. Ya ke? Ya, betul. Jadi darab ni formula dia nombor depan bahagi nombor belakang. Depan kita -2, belakang kita 1. -2 bahagi dengan 1, kamu tekan kalkulator, kamu dapat -2. Maksudnya apa? Maksudnya perubahan nombor kamu darab -2. Darab -2. Darab -2. Jadi untuk mendapatkan X, -8 darab dengan -2. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Jadi jawapan dekat sini adalah C. Memang betul pola kita macam ni, tetapi setiap soalan tu datang dengan keunikan yang tersendiri. Kalau kamu nampak sekejap positif, sekejap negatif, sekejap positif, sekejap negatif, sekejap positif, dia kat situ kamu pakai darab. Okey. Jelas ke semua soalan nombor 1? Boleh faham? Boleh. Okey. Jadi kita pergi kepada soalan nombor 2. Okey. Jadi kita akan pergi kepada soalan nombor 2. Okey, kalau siapa-siapa ada soalan, tanya terus. Tanya terus. Jangan diam pula. Ada soalan ke nak tanya dekat soalan nombor 1 ni? Tak ada. Tak ada. Okey, jadi kalau tak ada, cikgu akan pergi kepada soalan nombor 2. Soalan nombor 2 pun adalah berkaitan dengan pola. Antara yang berikut, yang manakah bukan jujukan? Sebelum kita nak jawab soalan ni, kita kena faham apa yang dimaksudkan dengan jujukan. Okey, sebelum tu kita pergi dulu kepada pola. Pola ni apa? Pola ni adalah perubahan sebutan ke sebutan yang seterusnya. Ini adalah pola.
Okey. Maksudnya apa perubahan dia daripada sebutan pertama ke sebutan kedua. Sebagai contoh kalau cikgu cakap 2, 4, 6. Jadi kat sini kamu tengok sini positif 2. Ini pola. Ini pola. Sebutan pertama tu 2, sebutan kedua tu 4. Pola adalah apa perubahan daripada sebutan ke sebutan yang seterusnya. Itu pola. Okey, itu nota Cikgu Salin. Okey, kemudian jujukan. Apa yang dimaksudkan dengan jujukan? Jujukan membawa maksud adalah satu turutan nombor dengan pola yang sama. Maksudnya jujukan ni dia setiap nombor, setiap perubahan daripada sebutan ke sebutan dia mesti mempunyai perubahan yang sama. Dapat ke nota cikgu pola dan jujukan ni? Dapat. Dapat. Okey, salin. Okey, jadi kita pergi kepada A. Okey, kita tengok A Okey, A -5, -1, 3, 7. Kamu boleh tengok, oh nombor dia meningkat. Kalau meningkat kita pakai tambah dulu. Okey, tambah formula dia apa? Nombor depan tolak belakang. Depan kita -1, belakang kita 5. -1 tambah -5. Kamu tekan kalkulator, kamu dapat -4. Maksudnya apa dekat sini? Maksudnya apa dekat sini? Maksudnya dekat sini sebutan pertama ke sebutan kedua tambah dengan -4. Sini pun tambah -4 pula dah. Sorry. Tolak. Sorry. Negatif pula dah tambah 4. Sorry ni ni. Nombor pertama, nombor depan. Depan kita -1. Nombor tolak. Okey, tolak kita letak tolak. Nombor belakang, belakang kita -5. Okey. Negatif jadi positif. Tolak 1 tambah 5 dapat 4. Bermakna setiap perubahan tambah 4, tambah 4 dan tambah 4. Ini yang dimaksudkan sebagai jujukan. Dia mempunyai perubahan pola yang sama. Jelas ke semua soalan A? Jelas. Okey, baik. Okey, kita pergi kepada B. -4, 1, 6, 11. Jadi pola kamu tengok, oh meningkat. Okey, kalau meningkat cubalah pakai tambah lagi. Okey, tambah formula apa? Nombor depan tolak nombor belakang. Depan kita 1, belakang kita -4. 1 tolak -4. Kamu tekan kalkulator, kamu dapat 5. Bermakna dekat sini, tambah 5, tambah 5, tambah 5. B. Tu macam tu Okey, selesai. Okey, C 2, -6, 18, -54. Jadi dekat sini macam cikgu ajar tadi, bila kamu tengok tambah tolak, kita pakai darab. Darab formula dia apa? Nombor depan bahagi nombor belakang. Depan kita -6, belakang kita 2. -6 bahagi dengan 2, kamu dapat -3. Maksudnya perubahannya apa? Darab dengan -3. Darab dengan -3. Darab dengan -3. Dia mempunyai pola yang sama. Jadi itu dikira sebagai jujukan. Okey, D pula kita tengok kepada D. D adalah 2, D 4, 8, 12, 18. Okey, kita cuba pakai tambah dekat sini. Tambah formula dia depan tolak belakang. Depan kita 8, belakang kita 4. 8 tolak 4, kita dapat 4. Bermakna dekat sini kita akan jadi tambah 4, tambah 4. Tambah 4. Cumanya, kalau kat sini kita kira 12 tambah 4, sepatutnya dia bukan 18, dia mesti 16. Tapi sekarang dia dapat 18. Jadi dia salah lah. Bermakna sini bukan tambah 4. Sini dia tambah 5. Dia tambah dengan 6. Jadi sini kamu nampak perubahan pola dia berbeza. Jadi itu dikira sebagai bukan jujukan. Jadi nombor 2 jawapan dia D. Jelas ke semua? Jelas. Okey. Ada soalan nak tanya? Tak ada. Okey.
Jadi kita akan pergi kepada soalan yang berikutnya. Boleh cikgu nak pergi kepada soalan 3? Boleh, boleh. Alright. Okey, kita pergi kepada soalan 3. Okey. Ni nota cikgu salin ya. Okey. Nombor 3 dekat sini kita bercakap tentang Pascal triangle ataupun dalam bahasa Melayu kita panggil dia segi tiga Pascal. Segitiga Pascal ataupun segitiga Pascal dekat sini untuk menyelesaikan segitiga Pascal adalah menambah nombor di atas. Ini dia. Menambah 2 nombor di atas, menambah nombor di atas pun boleh. Sebagai contoh ditanyakan, manakah yang tidak benar? Pi sama dengan 1. Betul ke? Pi dekat atas dia ada 1 je. Jadi Pi sama dengan 1. Jadi Pi ni betul. Nah, Q ni macam mana nak jawab Q ni? Q dekat atas ada 2 dengan 1. Jadi Q adalah 2 tambah 1. Kamu dapat dia 3. Jadi Q tu dikira betul. Kemudian kita pergi pula R. R adalah 3 tambah Q. R adalah 3 tambah Q tu kan kamu dapat 3. Jadi R kamu dapat 3 tambah 3 dapat 6. Jadi R tu betul. S ni salah. Kenapa S ni salah? S atas dia ada R dengan 4. S, R dia 6 tambah nombor sebelah dia 4. 6 tambah 4 dapat 10. Bukan 5. Jadi yang tidak benar dekat sini adalah S. Sepatutnya S tu 10 bukan 5. Jelas ke semua soalan nombor 3? Boleh faham? Boleh. Boleh. Okey. Ada nak tanya soalan? Umatia ada nak tanya soalan? Tak ada. Tak ada, Okey, jadi kita akan pergi kepada soalan nombor 4. Boleh ke semua? Cikgu nak pergi kepada soalan nombor 4? Boleh. Alright. Jadi kita akan pergi kepada soalan nombor 4. Okey. Jadi kita akan tengok kepada soalan yang seterusnya, nombor 4. Kita pergi kepada soalan nombor 4. Tengok betul-betul. Ada yang tak dapat jawab sebenarnya dekat soalan nombor 4 ni. Okey, soalan nombor 4 dekat sini. Soalan nombor 4 dekat sini. Tentukan bilangan sebutan dalam jujukan itu. Maksud dia dekat sini, kita ada 8, 4, 2, 1, dot, 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 1/16. Ini sebutan pertama, ini sebutan kedua, ini sebutan ketiga, sebutan keempat. Dot, dot, dot dekat sini ada sebilangan nombor lagi dan kita tak tahu 1/16 ni sampai sebutan ke berapa. Ini dikira sebagai sebutan terakhir tapi kita tak tahu dia ada di sebutan ke berapa. Jadi sekarang ni dia nak tanya ada berapa nombor sebutan dekat situ. Sampai sini jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Alright. Jadi masing-masing boleh tengok di hadapan. Pertama sekali kita cari pola. Pola kalau nombor tu sekejap positif, sekejap negatif, sekejap positif, sekejap negatif, kamu pakai darab. Tapi kalau dekat sini kamu tengok tiba-tiba hujung dia ada pecahan, kamu pakai darab juga. Kamu pakai darab. Dia darab ataupun bahagi. Tapi kita test darab dulu. Darab ni formula dia adalah nombor depan bahagi nombor belakang. Nombor depan bahagi nombor belakang. Okey, cikgu buat Nombor depan bahagi nombor belakang 4 bahagi dengan 8. Kamu akan dapat 1/2. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey. Jadi dekat sini bila kita nak selesaikan soalan ni, kamu dah jumpa pola. Kamu dah jumpa pola. Maksudnya, kamu boleh tengok dekat depan, cikgu ke bawahkan dia, ya. 8 darab 1/2, kamu dapat 4. 4 darab 1/2, kamu dapat 2. 2 darab 1/2, kamu dapat 1. Jadi kita pergi kepada nombor 1 ni.
1 kita teruskan. Kita nak dapatkan pula nombor yang seterusnya. 1 darab 1/2. Kita dapat 1/2. Nombor yang seterusnya, darab lagi 1/2. Kamu tekanlah kalkulator, kamu akan dapat 1/4. Seterusnya, darab lagi 1/2. 1/4 darab 1/2, kamu akan dapat 1/8. Dan seterusnya, darab 1/2. 1/8 darab 1/2, kamu dapat 1/16. Dekat sini, bila dah dapat sama, kamu stop. Stop kenapa? Sebab dekat situ kamu kira. Sebab ini dah jadi sebutan yang terakhir. Cara nak kira dia. Sebutan pertama, sebutan kedua, sebutan ketiga, sebutan keempat. Sambung dekat sini. Ini sebutan keempat tadi. Sebutan kelima, sebutan keenam, sebutan ketujuh. Dan akhir sekali sebutan ke-8. Jawapan nombor 4 adalah B. Jelas ke semua? Boleh faham nombor 4? Boleh. Jadi yang paling penting dalam pola dan jujukan adalah kamu kena mencari pola. Bila kamu jumpa pola yang betul, tak kisahlah soalan tu datang macam mana pun, kamu boleh apply pola tu pada jujukan tu. Jadi macam mana nak dapatkan pola? Macam yang cikgu ajar ni. Jelas ke semua soalan nombor 4? Boleh faham? Boleh. Okey. Macam mana semua? Nak dengar suara sikit? Alright tak alright sampai sini? Alright. Okey. Boleh follow lagi Boleh. Alright. Jadi masing-masing kita akan pergi kepada soalan yang seterusnya. Okey, soalan yang seterusnya adalah kita akan jawab soalan nombor 5. Soalan nombor 5. Jadi untuk soalan nombor 5, kamu boleh tengok di hadapan lah. Rajah di bawah menunjukkan 4 bentuk yang pertama dalam satu jujukan. Jujukan tu apa? Mempunyai pola yang sama. Ini bentuk pertama. Bentuk pertama ada berapa kotak? 1, 2, 3, 4. 4. Bentuk yang kedua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Bentuk yang ketiga, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10. Bentuk yang seterusnya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ada 13. Sekarang dia nak tanya, tentukan bilangan segi 4 pada bentuk ke-6. Ini bentuk pertama, ini bentuk kedua, bentuk ketiga, bentuk keempat. Jadi kamu kena lagi 2 nombor nak sampai bentuk ke-6. Jadi apa pola dia? Pola dia dekat sini cikgu nampak dia menambah. Jadi bila tambah, nombor depan tolak nombor belakang. 7 tolak 4, kamu dapat 3. Maksudnya perubahan pola adalah tambah 3. Tambah 3. Tambah 3. Nak dapat ni pun tambah 3. Tambah 3. 13 tambah 3 dapat 16. 16 tambah 3 dapat 19. 19 inilah yang akan jadi sebutan yang ke-6. Iaitu jawapan dia B. Menjawab ke semua nombor 5? Ya. Okey. Adlin macam mana Adlin? Alright tak alright? Alright. Mia macam mana Mia? Okey ke Mia? Okey. Okey. Jadi cikgu nak terus kepada soalan yang seterusnya. Boleh ke? Boleh. Okey. Jadi masing-masing kita akan pergi kepada soalan nombor 6. Kita dah jawab. Tengok. Semua soalan cikgu jawab tadi, semua cikgu bagi nota. Kamu salin nota tu. Kalau tak sempat salin, screenshot. Buat nota. Okey. Cikgu tak bolehlah nak tunggu semua sebab kita ada banyak soalan ni. Dan cikgu ada 2 kelas sebelum ni, cikgu tak sempat habiskan. Cikgu nak cuba habiskan kelas yang ini. Okey, kita pergi nombor 7 pula. Boleh ke semua? Boleh. Okey. Dekat sini kita panggil dia sebagai nombor Fibonacci. Ini nama orang. Sebab orang ni yang cipta nombor ni.
Jadi nombor kita 0112. Ini sebutan pertama, sebutan kedua, sebutan ketiga, sebutan keempat. Jadi sekarang ni dia nak tentukan sebutan yang kelima. Apa dia sebutan yang kelima? Itu maksud soalan ni. Jadi cara nak jawab soalan ni adalah kamu kena faham macam mana nombor Fibonacci ni. Jadi cara dia adalah menambah. Menambah dua nombor di belakang. Dua nombor di belakang. Jadi macam mana dia dapat satu kat sini? Nombor belakang dia ada 1 dengan kosong, jadi 1 tambah kosong. Macam mana dia dapat 2 dekat sini? 2 nombor di belakang dia adalah 1 tambah 1, dia dapat 2. Sekarang kalau nak dapat sebutan yang kelima, nombor 2 nombor dekat belakang, 2 tambah 1, dekat sini kamu dapat 3. Jawapan dia B. Jelas ke semua nombor 7? Okey. Alright. Ni nota dia. Walaupun ringkas, tapi kalau masuk USA, satu soalan harga dia 1%. Jadi janganlah buat silap. Okey. Cikgu nak pergi kepada soalan nombor 8 pula. Boleh? Boleh. Okey. Siapa-siapa yang tak faham, nak cikgu ulang balik, nak tanya soalan, tanya tau bersuara. Okey, cikgu pergi kepada nombor 8. Okey. Raja di bawah menunjukkan satu jujukan nombor. Satu jujukan nombor. Maksudnya apa? Maksudnya dekat sini ada satu jujukan nombor. 11, 4, -3, -10. Jujukan tu maksudnya apa? Mempunyai pola yang sama. Cari pola dia dulu. Kamu nampak dia dalam keadaan menurun. Jadi kalau kamu nampak dia dalam keadaan menurun, pakai formula yang sama. Nombor depan tolak belakang. 4 tolak 11. Dekat sini kamu tekan kalkulator. 4 tolak 11 kamu dapat -7. Dia tambah dengan tolak. Dua-dua formula dia tu. Nombor depan tolak nombor belakang. Tak kisah dia ditambah ke, dia tolak ke, tak kisah. Jadi sekarang ni -7. Maksudnya perubahan dia -7. -7. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey. Itu cara dia. Jadi sekarang kita pergi kepada soalan yang sama. Kita pergi kepada sebutan yang seterusnya. -10 tambah -7, kamu dapat -17. Jadi nombor -17 ada dalam jujukan ni. Okey, seterusnya benda yang sama. Kamu kena buat -7. Sebab dia jujukan. Bila jujukan mempunyai pola yang sama. Jadi sampai ke hujung sekali kamu buat -7. -17 tolak 7, kamu dapat -24. -24 ada dekat sini. Okey, kita teruskan. -24 pola dia -7. -24 tolak 7, kamu dapat -31. Ni -32, tak ada 32. Cikgu teruskan lagi. -7. Jadi -31 tolak 7, kamu dapat -38. Ada dalam jujukan. Jadi yang tak ada dekat sini adalah C. Menjawab ke semua? Ya. Okey. Ya. Ada soalan nak tanya? Ada soalan nak tanya cikgu? Tak ada. Okey. Leksa ada soalan ke nak tanya? Tak ada. Tak ada. Okey semua Okey. Okey. Okey, jadi cikgu akan pergi kepada soalan yang seterusnya. Soalan yang seterusnya adalah soalan nombor 8. Kita kembangkan. Kita nak kena kembangkan. Kembangkan tu bermaksud darab. P tambah 1, P tolak 1. P darab dengan P, dapat P kuasa 2. P darab dengan -1, kamu akan dapat -1P. Kemudian
1 darab P, kamu dapat positif 1P. Yang terakhir, 1 darab negatif 1, kamu dapat negatif 1. Jelas ke semua cara cikgu buka kurungan tu? Boleh faham? Boleh. Boleh. Okey, dah selesai ke? Cikgu nak tanya, dah selesai ke? Belum. Nah, dah Belum, selesai belum. dah? Belum. Belum. Ini bila kamu tengok dia ada huruf yang sama, kita panggil dia sebutan serupa. Sebutan serupa ni dia boleh diselesaikan. Negatif 1P tambah 1P. Negatif 1 tambah 1 dapat berapa? Masing-masing tekan kalkulator dapat berapa? Kosong. Kosong. Bila kosong, kamu boleh buang. Sebab kosong darab dengan apa-apa huruf pun dia akan dapat kosong. Jadi kita boleh buang. Jadi yang tinggal apa dekat sini? P kuasa 2 dengan negatif 1. Jawapan dia adalah A. Menjawab ke semua soalan nombor 8? Ya. Dah salin dah? Dah salin dah? Dah. Madinah, dah salin dah ke Madinah? Dah. Okey. Mia ada soalan ke Mia? Tak ada. Okey. Okey, cikgu nak terus kepada soalan yang seterusnya. Boleh? Boleh. Okey. Soalan seterusnya adalah soalan 9. Dia bercakap tentang faktor sepunya terbesar. Kalau dalam bahasa Melayu kita panggil dia FSTB. Kalau dalam bahasa Inggeris kita panggil HSFT. HSF. Lupa cikgu. Jadi dekat sini faktor sepunya terbesar adalah kamu pakai teknik pemfaktoran level 1. Dah lupa dah teknik pemfaktoran. Pemfaktoran ada berapa level? Cikgu nak tanya. Teknik pemfaktoran ada berapa level? 4. Pandai. Untuk siapa-siapa yang confused ada berapa level, buka balik dekat ni dalam grup. Cikgu ada pin ni. Kamu pergi dekat bab 2, kamu tengok bahagian pemfaktoran. Dekat sini cikgu huraikan 4 level. Boleh ke? Boleh. Tadi cikgu dapat rasakan bab 2 ni banyak masuk. Okey. Jadi kita pergi kepada teknik pemfaktoran level 1. Jadi kalau dia cakap tentang level 1, cikgu terang pemfaktoran level 1 je lah. Pemfaktoran level 1 adalah kita keluarkan 2 benda. Yang pertama, kita keluarkan huruf. Macam mana nak keluarkan huruf? Cari huruf yang sama. Ni nota. Yang kedua, kita boleh keluarkan nombor. Macam mana nak keluarkan nombor? Cari nombor sifir yang sama. Okey, kita pergi kepada soalan berikutnya. 8x dan 12x kuasa 2. Kita buat teknik bangunan dekat sini. Kita buat teknik bangunan. Yang pertama huruf. Kamu boleh tengok huruf kat sini ada huruf X. Jadi dua-dua ni ada huruf X. Keluarkan satu huruf X. Jadi 8 ni bila kamu dah keluarkan huruf X, jangan tulis dah X tu. 12X kuasa 2, dia X kuasa 2 ni maksudnya dia ada 2X. Jadi bila dah keluarkan 1X, dia tetap ada lagi 1X sebelah 12 tu. Sampai sini cikgu keluarkan huruf. Jelas ke? Okey. Jelas. Okey. Okey, kita tengok pula nombor 8 dengan 12 dia dalam sifir berapa? 4. Pandai. Jadi dia dalam sifir 4. Nak sifir 2 pun boleh, tak jadi masalah. 8 bahagi dengan 4 kita dapat 2. 12 bahagi 4 kita dapat 3. 3x. Habis. Jadi bila kamu dah keluarkan nombor dengan huruf tu, kamu dah tak ada benda dah nak keluarkan, kamu stop. Kamu stop sampai situ. Mana FSTB kamu? Yang hasil dia dekat ni kamu darabkan. 4 darab X kamu dapat 4X. Jawapan dia adalah C. Menjawab ke semua soalan nombor 9? Ya. Okey ke semua setakat ni nombor 9? Okey. Alamak, tak dengar suara. Alright tak tu?
Ke ada siapa-siapa nak tanya soalan ni? Tak ada. Okey. Jadi cikgu harap menjawablah semua yang cikgu tunjuk di hadapan ni. Cikgu harap menjawablah semua yang cikgu tunjuk di hadapan ni. Okey, cikgu nak pergi kepada soalan yang seterusnya. Boleh? Boleh. Okey. Jadi siapa-siapa ada soalan sepanjang cikgu jawab nak tanya-tanya, jangan diam. Okey, kita pergi kepada soalan nombor 10. Faktorkan. Faktorkan. Untuk selesaikan soalan ni, yang pertama sekali cikgu pakai pemfaktoran level 1. Iaitu cikgu pakai pemfaktoran level 1. Level 1 dekat sini 6 tolak 54 X kuasa 2. Cikgu boleh keluarkan nombor. Sebab apa? Cikgu nampak dua-dua tu dalam sifir yang sama. 6 dengan 54 dua-dua ada dalam sifir 6. Jadi cikgu keluarkan 6 dekat luar. 6 bahagi 6 dapat 1 tolak 54. 54 bahagi dengan 6. 54 bahagi dengan 6 kita dapat 9X kuasa 2. Ini pemfaktoran level 1. Sampai sini jelas ke semua? Jelas. Okey. Seterusnya, dekat sini bila cikgu nampak dia ada dua sebutan dan ada kuasa 2, cikgu pakai pemfaktoran level 2. Yang mana dia menggunakan formula. Apa formula dia? Kamu kena nampakkan kuasa 2 dan hasil dia akan jadi A tambah B, A tolak B. Yang paling penting dalam formula ni, nampakkan dia punya kuasa 2 dulu. Jadi kita ada 1 dengan negatif 9X. Bila 1 dengan negatif 9X, 1 tolak 9X kuasa 2, kita nak kena nampakkan kuasa 2 dekat dua-dua nombor. 1 ni kalau kamu nak nampak dia punya kuasa 2, senang je. Punca kuasa 1. Masing-masing tekan punca kuasa 1 dapat berapa? Dapat berapa? Punca kuasa 1. 1. Okey, kita dapat 1. Maksudnya apa? Maksudnya 1 kuasa 2 sama dengan 1. Kamu boleh gantikan kat sini 1 kuasa 2. Tolak. Kita pergi pula kepada 9. 9. Punca kuasa 9. Masing-masing tekan kalkulator dapat berapa? 3. 3. Maksudnya 3 kuasa 2 dapat 9. Jadi dekat sini 3 kuasa 2 X kuasa 2. Sampai sini semua jelas ke? Jelas. Okey. Kat sini 3X kuasa 2 dengan 3 kuasa 2 X kuasa 2 kamu boleh gabungkan dia. Dia jadi macam ni. 1 kuasa 2 tolak 3X kuasa 2. Menjawab ke? Ya. Okey. Bermakna A kamu adalah 1, B kamu adalah 3X. Jadi dekat sini A tambah B. A kita 1, B kita 3X. 1 tambah 3X. A tolak 1, B kita 3X. Jadi kita akan dapat 1 tolak 3X. Kita ambil jawapan yang kita dah buat dekat sini. Kita letak dekat sini. 6 kurungan 1 tambah 3X. 1 tolak 3X. Macam mana cikgu dapat? Cikgu dapat daripada pemfaktoran level 2. Ini jawapan cikgu. Jadi dekat sini, jawapan kita adalah D. Kalau dia terbalik pun tak apa. Tak jadi masalah. Maksudnya tolak dekat depan, tambah dekat belakang tak jadi masalah. Tambah, tolak. Tambah, tolak. Asalkan dia tak boleh sama. Dia selang-seli je. Menjawab ke semua? Dapat nota cikgu? Dapat. Yang lain macam mana? Dapat ke? Dapat. Okey. Dah salin dah. Cikgu nak pergi kepada soalan 11 pula. Dah salin dah. Ya cikgu nak salin dah tu. Okey. Apa?
Nak salin tak cikgu? Okey, tanya. Tanya. Nak salin, belum salin lagi. Oh, okey. Salin. Okey. Dah ke? Dah. Okey. Dah. Alright, cikgu pergi kepada soalan seterusnya. Boleh? Ke tengah buat lagi? Boleh. Alright, jadi masing-masing kita akan pergi kepada soalan 11. Semua soalan cikgu jawab beserta penjelasan tau. Semua cikgu tunjuk jalan kerja. Yang penting kamu kena faham macam mana cikgu dapat benda tu. Okey, kita pergi kepada nombor 11. Okey, kita pergi kepada soalan 11. Okey, soalan 11 adalah tentang fraction. Fraction macam biasa, dia ada tambah, tolak, darab, bahagi. Okey. Jadi sekarang ni kita ada penambahan bagi pecahan. Pecahan ataupun dalam bahasa Inggeris kita panggil dia additional fraction lah. Okey, 4x tambah y per x tambah y tambah 3y per x tambah y. Okey, penambahan pecahan dan penolakan pecahan dia mempunyai satu ciri-ciri yang sangat penting. Apa step pertama sekali yang paling penting untuk kita selesaikan tambah dengan tolak? Apa step yang paling penting? Cikgu nak tanya. Umur Antia tahu? Gabungkan. Salah. Kalau cikgu buat 2/3 tambah 4/7. Boleh tak cikgu terus tambah? Tak boleh. Bawah Kenapa tak boleh? Bawah kena sama. Yes. Pembawah kena sama. Jadi step yang paling penting adalah pembawah sama. Jadi saja cikgu tunjuk dekat sini sebab cikgu risau kamu dapat soalan pembawah berbeza. Kalau pembawah berbeza, kamu kena bagi dia sama dulu. Jadi kalau pembawah dah sama, kamu boleh terus gabungkan. Nampak? Pembawah dah sama. Jadi pembawah dah sama, kamu boleh terus gabungkan. Daripada dua fraction. Mana? Ini fraction pertama, ini fraction kedua. Gabungkan menjadi satu fraction. Kita jangan usik yang belah bawah. Kita gabungkan yang atas sahaja. 4x tambah y tambah 3y. Jelas ke semua sampai sini? Jelas. Okey. Lepas kita dah gabungkan, kita selesaikan. Mana yang boleh diselesaikan dekat atas y dengan 3y? Kita akan dapat 4y per x tambah y. Ini kita selesaikan. Okey, dapat nota cikgu sampai sini? Dapat. Okey. Step yang terakhir, kalau pecahan kamu kena bagi dalam bentuk termudah. Iaitu kamu kena simplifikan. Untuk simplifikan fraction, kamu kena pakai factorization. Kalau dekat sini cikgu pakai factorization level 1, cikgu nampak dia ada nombor sama. Sini ada 4, sini pun ada 4. Cikgu keluarkan 4, x tambah y, x tambah y. Jelas? Boleh faham sini semua? Boleh. Okey. Simplify dekat sini bila nilai dekat atas. Kalau cikgu cakap 3xy per 2x. Rasa-rasa apa akan jadi dekat x ni? Cikgu nak tanya. Apa akan jadi dekat situ? Potong. Sebab apa? Sebab dia ada satu dekat atas, ada satu dekat bawah. Dia sama. Macam ni juga, ada sama dekat atas, ada sama dekat belah bawah. Jadi kita potong. Bila kita potong, kita dapat 4. Ini adalah kita simplify. Kita bagi jawapan dalam bentuk termudah.
Jadi jawapan kita adalah diambil selepas kita simplify kepada bentuk termudah. Jadi 4 jawapan dia adalah D. Jelas? Boleh faham nombor 11? Boleh. Yang lain, alright tak alright tu? Jelas ke? Jelas. Jelas. Dah salin dah? Ke tengah salin? Okey, kita pergi kepada nombor yang seterusnya. Boleh ke? Boleh. Okey. Jadi kita pergi kepada nombor 12. Nombor 12. Okey, nombor 12. Tengok P sama dengan R tolak 2Q. Okey, sekarang dia kata ungkapkan. Apa maksud ungkapkan? Ungkapkan ni maksud dia adalah nama lain dia adalah tinggal sorang-sorang. Tinggal bagi dia duduk sorang-sorang. Jadi bila dia kata ungkapkan Q, kamu kena refresh balik. Kamu kena setkan dalam fikiran kamu. Bila dia kata ungkapkan Q, maksudnya dia nak suruh kita tinggalkan Q sorang-sorang. Jelas? Boleh faham sampai situ? Boleh. Boleh. Okey. Jadi bila kita nak tinggalkan Q, kita pindahkan R dulu. Sebab apa? Sebab R ni tak melekat dengan Q. Jadi R ni positif, pindah ke sebelah dia jadi negatif. Dia akan jadi P tolak R. Sama dengan negatif 2Q. Okey. Negatif 2Q ni dia datang daripada negatif 2 darab Q. Jadi bila kamu nak pindahkan negatif 2, dia bukan negatif jadi positif. Dia adalah daripada darab jadi bahagi. Jadi dekat sini kita akan dapat P tolak 2 per dengan negatif 2 sama dengan Q. Jelas? Boleh faham? Boleh. Okey. Bila dia ada negatif, kita apply dekat atas. Negatif P tolak R per 2 sama dengan Q. Selesaikan. Kalau dekat sini positif, sini negatif, kita selesaikan. Negatif darab positif dapat negatif P. Negatif darab negatif sama, dia dapat positif per 2. Jelas ke semua sampai sini? Jelas. Jelas. Okey. Lepas tu, kalau kamu tak jumpa jawapan dia, kamu kena tengok betul-betul nilai dia. P ni nilai dia positif ke negatif? Negatif. Negatif. Nampak? P ni negatif. R ni nilai dia positif ke negatif? Positif. Positif. R ni positif. Jadi jawapan dia dekat sini adalah B. Menjawab ke semua? Boleh faham? Boleh. Ada siapa-siapa nak tanya soalan tak? Madina, tak nak tanya soalan ke ni? Tak ada. Wan Alisha macam mana Wan Alisha? Cikgu, Ya, kenapa negatif 2 kena bagi je 2 saja? sebab nombor dekat belah bawah kamu tak boleh adakan operasi. Untuk denominator, kamu kena tak boleh adakan dia negatif dengan positif. Dia tak boleh letak negatif tu dekat belah bawah. Dia tak boleh letak negatif tu dekat belah bawah. Tu cara dia. Sebagai contoh, bila fraction negatif 1/2, kita memang baca negatif 1/2. Tapi negatif ni dia akan pergi dekat 1. Kalau kamu pergi kepada negatif 1/2 darab 3, kat sini kamu akan baca yang atas. Negatif ni dia akan pergi dekat atas. Kat bawah dia tak kacau. Negatif 1 darab 3 kamu dapat negatif 3.
Jadi dekat sini kamu akan dapat negatif 3/2. Nampak? Setiap kali fraction ataupun pecahan, negatif mesti dekat belah atas. Belah bawah, jangan kacau. Jelas? Jelas. Jelas. Senang cerita dekat bawah kamu kena pastikan dia dalam keadaan positif. Okey, ada siapa-siapa yang tanya soalan? Tak ada. Okey, terbaik Ummu Atia. Soalan yang bagus. Jadi kena pastikan denominator bukan dalam keadaan negatif. Okey. Cikgu pergi kepada soalan seterusnya, boleh ke? Boleh. Okey. Soalan 13, formula dia. Ni formula. M sama dengan 2 punca kuasa N tolak P. Dia kata, hitung nilai N. N ni sama dengan berapa apabila M sama dengan 1 dan P sama dengan 5. Bila kamu berhadapan dengan soalan macam ni, masukkan nilai yang ada. M sama dengan 1. Jadikan dia 1. 1 sama dengan 2 punca kuasa N. P adalah 5. Negatif 5. Jelas ke semua? Step yang pertama ni boleh faham? Boleh. Okey. Boleh. Lepas tu selesaikanlah N tu. Negatif 5 pindah ke sebelah. Dia jadi positif. 1 tambah 5. 1 tambah 5 dapat 6. Jadi bila kita nak pindahkan 2 ni, kamu kena faham keadaan dia. Bila nombor duduk sebelah huruf, dia adalah darab. Cara baca dia 2 darab punca kuasa N. Ni cara baca dia. Jadi bila kamu nak pindahkan 2, 2 ni darab. Darab pindah ke sebelah dia jadi bahagi. 6 bahagi 2 dapat 3. Dah selesai ke? Cikgu nak tanya dah selesai ke? Belum. Belum. Kenapa belum? Punca Punca kuasa. kuasa. Yes, punca kuasa pindah ke sebelah dia jadi Kuasa Kuasa 2. 2. ya. 3 kuasa 2 kita tekan kalkulator kita dapat 9. Jadi 13 jawapan dia adalah D. Menjawab ke semua soalan nombor 13 ni? Boleh. Okey, ya salin. Okey dah, cikgu nak teruskan ke tengah buat lagi? Dah. Dah. Okey, jadi kita akan pergi kepada soalan 14. Kalian tahu semua soalan cikgu bagi. Okey, kita pergi kepada soalan 14. Soalan 14. Leksa dapat ke setakat ni? Dapat. Okey. Soalan 14, raja di bawah menunjukkan sebuah trapezium. Ini di bawah tajuk rumus algebra. Rumus algebra ni kamu takkan dapat jawapan dalam nombor. Kamu akan dapat jawapan dalam huruf. Kamu kena ingat tu. Rumus algebra adalah satu-satu bab yang ada dalam form 2. Jadi sekarang diberi luas trapezium adalah L. Jadi dia bagi tahu luas trapezium. Dia nak tanya apakah luas bagi trapezium. Okey. Kamu boleh tengok luas trapezium ialah L. Jadi cikgu susun balik cikgu susun balik. Maksudnya dekat sini luas trapezium dekat sini adalah sama dengan L. Jelas sampai sini? Jelas. Jelas. Trapezium ni formula dia kita cikgu teruskan. Formula trapezium ni adalah kamu boleh tengok. Okey, cikgu ada dekat sini. Ni salin tau. Ini adalah A cikgu. Ini adalah B1. Ini adalah B2 sebab dia selari. Formula trapezium dekat sini adalah L sama dengan 1/2 darab dengan A darab dengan buka kurungan B1 tambah B2. Okey. Boleh follow lagi setakat ni?
Boleh. Boleh. Okey. L sama dengan 1/2. A kita yang tegak kita adalah R. Gantikan dengan R sebab kita nak kaitkan dengan soalan ni. Darab buka kurungan B1. B1 adalah P tambah B2. B2 adalah P tambah 2Q. Okey, habis. Kita selesaikan. Macam cikgu cakap tadi, fraction apa pun nak selesaikan dia darab belah atas. 1 darab dengan R, kita dapat R/2 darab. Kita ada P tambah P dapat 2P. Tambah dengan 2Q. Boleh follow lagi? Boleh follow lagi? Boleh. Boleh. Okey. Dekat sini kita pakai pemfaktoran level 1 dekat mana kita nampak sifar yang sama dekat sini iaitu sifar 2. L sama dengan R/2 darab. Kita keluarkan nombor 2. P tambah Q. Jelas? Sampai sini boleh follow? Boleh. Okey. Lepas tu kita tengok dekat sini, satu dekat belah bawah, satu dekat atas. Jadi kita boleh potong. Jadi dekat sini, L sama dengan R darab dengan dalam kurungan P tambah Q. Menjawab ke semua? Ya. Ya. Wan Alisha jelas ke ni Wan Alisha? Jelas. Okey, Salin tahu Salin. Madina boleh follow lagi tak ni Madina? Boleh. Okey. Jadi betul lah kalau dia cakap L sama dengan R dalam kurungan P tambah Q. Sekarang ni dia nak cari manakah not true ataupun tidak benar. Jadi dekat sini kamu kena ungkapkan PQR. Ungkapkan maksudnya apa? Ingat balik cikgu ajar tadi. Ungkapkan tu maksudnya tinggalkan sorang-sorang. Jadi dekat sini cikgu nak tinggalkan R tu sorang-sorang pula. Cikgu ambil formula tadi. L sama dengan RP tambah Q. Cikgu nak tinggalkan R ni sorang-sorang. Cikgu pindah ni. Ni kan darab dengan R. Pindah ke sebelah dia jadi bahagi. P tambah Q R. Jadi R kita cek. Okey. L per. P tambah Q dalam kurungan tapi tak ada 2. Sepatutnya tak boleh ada 2. Sebab apa? Sebab 2 dah dipotong. Jadi dekat sini dia letak 2. Bermakna rumus R tu salah. Jadi D lah kita bulatkan sebab kita tengah cari manakah yang tidak benar. Jadi R sepatutnya L per P tambah Q. Tak ada 2. Jelas? Boleh faham? Boleh. Boleh. Salin. Okey dah ke? Cikgu nak teruskan? Dah. Okey. Okey, cikgu teruskan kepada soalan 15. Cikgu akan pergi kepada soalan 15. Okey, Kristina ada soalan tak setakat ni, Kristina? Tak ada cikgu. Ummu Atiyah ada soalan kat sini, Ummu Atiyah? Tak ada. Okey. Okey, jadi kita pergi kepada soalan 15. Soalan 15. Poligon R mempunyai 5 sisi yang sama panjang. Sekarang kita masuk kepada bab yang seterusnya iaitu bab pentagon, poligon. Okey, kalau dia ada 5 sisi, apa nama dia? Cikgu nak tanya kamu, apa nama dia kalau ada 5 sisi? Pentagon. Yes, nama dia adalah pentagon. Kena ingat ni, kena kenal dulu. Jenis poligon. Kamu boleh tengok kat depan, cikgu tunjukkan. Jenis bagi poligon. Kamu boleh tengok.
Alamak. Sangkut pula. Okey. Alamak, tak jelas pula Ya cikgu nak bagi nota kat kamu. Inilah dia. Okey, jadi yang ni kamu boleh screenshot. Kamu boleh screenshot. Jenis-jenis bagi poligon. Jadi untuk jawab soalan tadi, bilangan sisi bagi poligon adalah berapa banyak dia punya sisi tu. Contoh, menentukan sesuatu nama bagi poligon bergantung kepada bilangan sisi dia. Kalau bilangan sisi dia ada 3, kita cakap dia segitiga. 4, segi 4. 5, pentagon. 6, heksagon. 7, heptagon. 8, oktagon. 9, nonagon. 10, dekagon. Jelas ke semua dekat sini? Boleh faham? Boleh. Yang lain nak dengar suara sikit? Jelas ke? Alamak. Jelas. Okey ke? Okey. Jadi untuk menjawab soalan 15, kita panggil dia pentagon sekata. Sebab kalau kita cakap segitiga, segitiga ada 3 sisi. Heptagon ada 7 sisi. Oktagon ada 8 sisi. Semoga menjawab lah. Jadi jawapan dia dekat sini adalah pentagon. Rania ada soalan ke sampai sini Rania? Rania ada soalan ke kat sini? Tak ada. Okey. Jadi kita akan pergi kepada soalan soalan seterusnya. Boleh cikgu pergi kepada soalan seterusnya? Boleh. Okey. Antara berikut yang manakah tak benar? Kalau dia ada bilangan sisi ada 7, apa nama dia? Betul ke heksagon ke heptagon? Heptagon. Heptagon. Sepatutnya dekat sini bukan hek, dia heptagon. Kalau heksagon ada berapa sisi? 6. 6 sisi. Ingat tu. Jadi dekat sini yang tidak benar adalah A. Awal-awal tu dah sangkut dah. Jadi A itu adalah sepatutnya heptagon bukan heksagon. Jelas ke semua soalan 16? Boleh faham? Boleh. Okey. Ada soalan nak tanya? Okey, kita pergi kepada nombor 17. Kita pergi kepada nombor 17. Kita dah masuk kepada pengiraan untuk poligon. Ramai yang tak suka. Okey. Pengiraan untuk poligon dekat sini dia kata, namakan poligon tu. Pertama sekali, kamu kena faham, bila kamu nak namakan bagi sesuatu poligon, kamu kena tahu bilangan sisi dia. Sebab daripada bilangan sisi tu yang menentukan dia jenis poligon apa. Jadi bilangan sisi dekat sini kita panggil dia N. Jelas? Jelas. Okey. Jadi sekarang ni dia kata poligon sekata. Maksudnya sekata tu mempunyai sama panjang. Jelas? Jelas. Okey. Jadi daripada sini cikgu keluarkan segitiga QRS iaitu yang warna biru ni. Okey. Cikgu keluarkan QRS. Ini adalah Q kita, ini adalah R kita, ini adalah S kita. Dia bagi tahu 18. Kalau dekat sini sisi dia sama, kita panggil dia segitiga sama kaki. Apa maksud segitiga sama kaki? Siapa boleh bagi tahu? Kenapa nak tahu segitiga sama kaki ni? Stina ada idea tak kenapa dia nama sebagai segitiga sama kaki? Dia punya... Sebab bawah dia tu sama. Dia punya sisi ada 2 sama. Jadi bila ada segitiga sama kaki, kalau dekat sini 18, sini pun 18 juga. Jelas ke semua? Jelas. Jadi dekat sini kamu boleh cari sudut warna merah. Okey, sudut warna merah. Kalau segitiga, ingat balik apa yang kita belajar tahun lepas. Jumlah sudut pedalaman untuk segitiga sama dengan berapa? 180.
Ya. Jumlah sudut pedalaman segitiga. Kalau boleh hafal lah. Jumlah sudut pedalaman segitiga adalah sama dengan 180 darjah. Tapi kalau kamu still tak ingat, kamu boleh pakai formula jumlah sudut pedalaman iaitu N tolak 2 darab 180. Ini formula jumlah sudut pedalaman. Jadi jumlah sudut pedalaman dekat sini N tolak 2 darab 180. Kalau segitiga N dia, sisi dia ada 3. Jadi kita masukkan 3 tolak 2 darab 180. Kamu akan dapat 180 darjah. Ini kiraan dia. Tapi kalau boleh kita hafal. Jelas sampai situ? Jelas. Okey. Kenapa nak kena tahu? Sebab kita nak cari sudut warna merah. Sudut warna merah ni adalah sama dengan 180 tolak 18 tolak 18. Jadi sudut warna merah bila kita tekan kalkulator 180 kan total dia tolak 18 tolak 18. 180 tolak 18 tolak 18 kita dapat 144. Bermakna kita tahu satu bucu dekat sini sama dengan 144. Jelas ke semua? Jelas. Okey. Jelas. Kita sambung kiraan kita dekat sini. Kiraan kita dekat sini adalah iaitu sudut pedalaman bagi poligon sekata. Jadi dia ada formula dia. Sudut pedalaman ni adalah sudut yang belah dalam lah. N. N. Tolak 2 darab 180. Ini formula jumlah sudut pedalaman. Bahagikan dengan berapa N dia. Ini adalah formula untuk kita cari sudut pedalaman bagi poligon sekata. Jelas ke semua sampai sini? Jelas. Okey. Jadi sudut pedalaman tadi kita dah jumpa iaitu 144. Jadi bila kita dah jumpa sudut pedalaman tu warna merah ni 144, kita gantikan dengan 144. Sama dengan N tolak 2 darab 180 per dengan N. N ni bahagi pindah ke sebelah dia jadi darab. Jadi 144 darab dengan N kita jadi 144N. 180 darab dengan N kita akan dapat 180N. 180 darab negatif 2 kita dapat negatif 360. Sampai sini jelas ke? Jelas. Okey. Sebutan yang serupa kita samakan 180 ni positif pindah ke sebelah dia jadi negatif 180. Kita pun tekan kalkulator 144 tolak dengan 180 kamu dapat negatif 36N sama dengan negatif 360. Sampai sini jelas? Jelas. Okey, jadi kita nak cari N sahaja. Kita pindahkan ni. Darab pindah ke sebelah. Dia jadi bahagi. Kita pun tekan kalkulator. Dekat sini kita dapat 1 N sama dengan 10. Jelas? Jelas. Kalau N sama dengan 10, apa nama poligon dia? Apa nama? Apa? Dekagon. Yes, jawapan dia adalah C. Dekat sini, bila kita dah tahu N dia, kita dah tahu dekagon. Dedak pula dah. Kita dah tahu dah berapa bilangan sisi dia, baru kita boleh bagi nama. Itu cara nak jawab. Boleh faham ke semua? Boleh. Okey. Salin. Cikgu minum air kejap.
Okey, dah ke? Boleh cikgu teruskan? Boleh. Okey, ni soalan nombor 17. Okey, kita pergi kepada soalan 18. Sebuah poligon sekata mempunyai 10 paksi simetri. Tentukan hasil tambah bagi sudut pedalaman. Okey. Tips dia dekat sini, bagi poligon sekata, bagi poligon sekata je tau. Poligon sekata, jumlah paksi simetri adalah sama dengan jumlah bilangan sisi. Kalau dia kata ada 10 paksi simetri, maksudnya bilangan sisi kita ada 10 juga. Jelas sampai sini? Jelas. Jadi bilangan sisi alas N sama dengan 10. Hasil tambah sudut pedalaman N tolak 2 darab 180. Kamu gantikan sahaja dengan 10 tolak 2 darab 180. Tekanlah kalkulator dekat sini. Kamu akan dapat 1440. Jawapan dia B. Adlin okey ke Adlin? Menjawab ke? Ya. Okey. Okey, macam mana semua? Ada soalan tak nak tanya dekat sini? Tak ada. Ada. Okey, itulah dia. Okey, jadi kita pergi kepada soalan yang berikutnya. Cikgu nak pergi kepada soalan 19, boleh? Boleh. Okey. Boleh. Soalan 19. Dalam merajah di bawah PQRST ialah pentagon sekata. QPU, RVU, STU garis lurus. Ini adalah garis lurus yang pertama. Ini garis lurus yang kedua. Ini garis lurus yang ketiga. Bila dia mention garis lurus sama dengan berapa darjah semua? 180. Yes, garis lurus adalah sama dengan 180. Maksudnya dekat sini dia nak kita cari X tu apa? Dia nak cari X ni adalah berapa? Jadi cikgu ada satu segitiga dekat sini yang cikgu boleh keluarkan. Cikgu pun keluarkanlah segitiga dia, iaitu bucu T, bucu V, bucu U. Bucu U pegang X kita. Bucu V, kalau sini 90 darjah, kalau dekat sebelah, berapa agak-agak? 90. Yes, 90 darjah. Macam mana cikgu dapat dia 90 darjah? Sebab garis lurus adalah sama dengan 180 darjah. Maksudnya dekat sini, ini adalah garis lurus. Jadi total dia sama dengan 180. Kalau 90 dekat sebelah kiri, jadi baki dia 90 belah kanan. Jelas? Boleh faham sampai situ? Boleh. Okey. Jadi, sebab itulah dia 90. Sebab 90 tambah 90 garis lurus 180. Okey, habis. T ni pula macam mana nak cari? Okey, cara nak cari T ni, kamu baca balik. Dia adalah pentagon sekata. Kalau dia kata pentagon sekata, nak cari sudut pedalaman untuk pentagon sekata, N tolak 2 darab 180 per dengan N. Formula ni ada dalam buku teks kamu. Sekarang dia punya pentagon. Pentagon bermaksud ada 5 sisi. Sisi pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Jadi gantikan N kamu dengan 5. 5 tolak 2 darab 180 per dengan N5. 5 tolak 2 darab 180, kamu akan dapat 540 per dengan 5.
540 bahagi 5, kamu dapat 108 darjah. Maksudnya, sini 108, sini 108, semua 108 darjah. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Jadi kalau sebelah dia 108 darjah, untuk cikgu dapatkan sudut yang belah dalam ni, cikgu kena pakai formula garis lurus. Jadi sudut warna hijau adalah 180 tolak dengan 108 darjah. Kita akan dapat jawapan dia 72 darjah. Sini 72 darjah. Jelas ke? Jelas. Okey. Sudut pedalaman untuk segitiga sama dengan berapa? 108. 108. 10. Yes. Segitiga, sudut pedalaman dia mesti 180. Maksudnya kalau nak cari X sama dengan 180 tolak dengan 90 tolak dengan 72. Jadi dekat sini kita akan dapat 180 tolak 90 tolak 72. X adalah 18 darjah. Jadi jawapan kita adalah A. Menjawab ke semua? Ya. Salin. Salin. Ada siapa-siapa nak tanya soalan tak dekat cikgu? Tak ada. Tak ada. Dah salin dah? Ke tengah salin lagi? Dah salin. Mia dah salin Mia? Tengah. Okey. Okey, cikgu terus kepada soalan nombor 20 boleh? Boleh. Okey. Jadi kita akan pergi kepada soalan nombor 20. Okey, soalan nombor 20. Kita jawab pula soalan nombor 20 Okey, soalan nombor 20, calculation yang berkaitan dengan poligon ni selalu ramai yang tak sukalah. Okey, jadi cikgu tunjuk ke depan. Calculation cikgu buat tau. Cikgu buat satu-satu ni, kamu salin ni, takut masuk dalam set 2. Okey. Hitung nilai X. Bila kita nak cari nilai X, kita kena faham yang X ni berada di sini. X ni berada di sini. Jadi, kita boleh nampak X ni dia dalam satu bulatan. Nampak tak? Nampak ke X dalam satu bulatan tu? Nampak. Jadi, sudut yang warna biru cikgu boleh cari. Sebab apa? Sebab dia kata N ni adalah poligon sekata. Dia ada berapa bucu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bucu. Jadi, untuk dapatkan sudut pedalaman adalah N tolak 2 darab 180 per dengan N. N kita sekarang sama dengan 8. Jadi, kita masukkan kita punya N ke dalam calculation. 8 tolak 2 darab 180 per dengan 8. 8 tolak 2 darab 180, kamu dapat 1080 per dengan 8. Dekat sini kamu akan dapat 135. Maksudnya sudut pedalaman dekat warna biru adalah sama dengan 135 darjah. Jelas? Jelas. Jelas. Kemudian kita pergi pula untuk cari sudut warna hijau. Sudut warna hijau adalah M daripada pentagon M yang mempunyai satu paksi simetri.
Paksi simetri dekat sini dia datang daripada bucu. Ni paksi simetri dia. Daripada paksi simetri ni, kamu kena faham bila dekat sini 90, atas pun 90. Bila dekat sini bawah ni 130, atas pun mesti 130. Sekarang kamu nak cari sudut warna hijau. Jadi kita cari dulu jumlah sudut pedalaman untuk pentagon. Jumlah pentagon adalah n tolak 2 darab 180. 5 tolak 2 darab 180. Jadi kamu tekan kalkulator, kamu akan dapat dekat sini 540 darjah. Jelas ke semua sudut pedalaman untuk pentagon ni? Jelas. Jadi nak cari sudut warna hijau, 540 tolak dengan 90 dengan 90. Tolak dengan 130 dengan 130. Dapatlah sudut warna hijau. Jadi 540 tolak 90 tolak 90. Tolak 130 tolak 130. Kamu dapat sudut warna hijau adalah 100 darjah. Dapat ke semua? Dapat. Okey, jadi X dengan sudut warna hijau dengan sudut warna biru, dia dalam bentuk bulatan. Bulatan sama dengan berapa darjah semua? 360. Yes, 360. Jadi nak cari X, X sama dengan 360 tolak dengan 100 tolak dengan 135. Jadi kiralah 360 tolak 100 tolak 135, kita dapat 125. Jadi X jawapan dia adalah C. Menjawab ke semua? Ya. Ya. Okey, salin. Okey dah, cikgu nak pergi kepada soalan seterusnya. Dah cikgu. Okey. Okey, kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Adlin, boleh Adlin? Dah salin dah? Adlin dah salin dah? Hilang dah Adlin. Okey. Jadi dekat sini ada 20 soalan. Cikgu jelaskan sekali dengan nota macam mana nak dapat jawapan tu. Kamu boleh tengoklah. Kamu boleh tengok balik. Tak pun kamu boleh buka balik rakaman kelas. Cikgu tak miss satu pun soalan. Ni jawapan dia A. Okey, kita start. Kita langkah seterusnya. Okey, ni jawapan dia B. Tak. Cikgu akan jelaskan kenapa dia A, kenapa dia B, kenapa dia C, kenapa dia D. Dan ada juga soalan cikgu jelaskan kenapa ni salah, kenapa A salah, B salah, C salah. Supaya objektif dia adalah kamu dapat salin. Kamu dapat sesuatu daripada set 1 ni. Okey, cikgu pergi kepada soalan yang berikutnya. Boleh? Boleh. Okey. Jadi kita pergi kepada soalan A. Dekat sini cikgu nak jawab sekaligus. Ini A. Lepas tu kita pergi kepada B. Sama juga. Kita jawab sekaligus. Kita jawab sekaligus. Okey, kemudian kita pergi kepada C. Kita jawab sekaligus. Dan D. Kita jawab sekaligus juga. Okey. Formula yang sama iaitu mencari nilai pola. Pola tambah dengan darab. Tolak dengan bahagi.
Kalau tambah, formula dia nombor depan tolak nombor belakang. Kalau darab, formula dia nombor depan bahagi nombor belakang. Jadi, kamu tengok balik yang dekat depan ni, formula dia sama. Formula dia sama. Okey. Jadi kita selesaikan nombor 1. Kamu tengok nombor 1 ni, nombor dia makin membesar. Kat sini cikgu pakai darab. Darab formula ni nombor depan bahagi nombor belakang. 6 bahagi 3. 6 bahagi 3 kamu dapat 2. Maksudnya sini darab 2, sini darab 2, sini darab 2. Jelas ke soalan A? Jelas. Okey, kita pergi pula kepada B. Dekat B cikgu pakai tambah. Cikgu pakai tambah. Formula dia depan tolak belakang. Depan kita 6, belakang kita 3. 6 tolak 3, kamu dapat 3. Maksudnya, sini tambah 3. Sini tambah 3. Sini tambah 3. Jelas ke semua B? Boleh faham? Boleh. Okey. Jadi, dia ada orang kata keunikan. Keunikan kita sekarang adalah dalam keadaan pecahan. Perpuluhan. Kalau perpuluhan, kamu pakai darab. Sama juga. Darab formula dia depan bahagi belakang. Depan kita 0.3 bahagi dengan 3. 0.3 bahagi dengan 3, kamu dapat 0.1. Maksudnya, pola dia darab 0.1. Darab 0.1. Darab 0.1. Jadi darab ni dia istimewa dia. Kalau kamu nampak nombor tu positif, negatif, kamu pakai darab juga. Kalau kamu nampak dia dalam keadaan ada perpuluhan, kamu pakai darab juga. Jadi keunikan dia. Okey, jelas? Jelas. Okey. Akhir sekali D. Depan tolak belakang. Depan kita -1, belakang kita 3. -1 tolak 3, tekan kamu dapat -4. Maksudnya pola kamu dekat sini tolak 4, tolak 4, tolak 4. Itu cara nak jawab A, B, C, D. Okey guys, setakat ni. Okey. Okey. Dah, cikgu nak terus kepada soalan yang seterusnya. Boleh? Boleh. Boleh. Alright. Jadi kita pergi kepada step yang seterusnya. Kembangkan dan bulatkan jawapan yang berikut. Okey. Sekarang nak kembangkan adalah -2, X tolak 3. -2 darab dengan X, kita dapat -2X. -2 darab -3, kamu dapat +6. Jawapan dia adalah -2X tambah 6. Jelas ke semua nombor 2A? Jelas. Jelas. Bagus. Okey, kita pergi pula kepada soalan yang berikutnya. Alamak, cikgu teralih ke? Aduh lah, cikgu teralih pula dah. Semua cikgu teralih. Okey. Perkara rumus. Cikgu akan jawab soalan nombor 3. Untuk perkara rumus ni, kamu boleh tengok untuk perkara rumus. Saya jawab terus 3-3. 1, 2, 3. Okey. Perkara rumus ni apa, Kristina? Tahu? Tak ingat. Tak ingat. Kalau ungkapkan, kalau cikgu cakap ungkapkan, maksudnya kita kena tinggalkan sorang-sorang. Tinggalkan
sorang-sorang. Ini ungkapkan. Kalau cikgu cakap perkara rumus, dekat sini dia bukan tinggalkan sorang-sorang. Dia dah duduk sorang-sorang. Tu beza dia. Ini tinggalkan, ini kita kena tinggalkan. Maksudnya dia tak duduk sorang-sorang lagi. Tapi bila perkara rumus, dia dah duduk sorang-sorang. Jelas ke semua perbezaan dua-dua tu? Jelas. Okey, kita pergi kepada soalan nombor 1. P ialah perkara rumus. Betul ke semua? Cikgu nak tanya. P tu perkara rumus ke tak? Soalan nombor 1. Betul ke salah? Betul. Betul. Jawapan dia adalah salah. Sebab P ni bagus dah tinggal sorang-sorang. Tapi ada juga P dekat sebelah ni. Jadi itu bukan perkara rumus. Ini dikira sebagai bukan. Sebab P tak duduk satu tempat sorang-sorang. Jelas ke semua nombor 1? Jelas. Okey. Nombor 2, Y itu perkara rumus. Betul ke tak Y itu perkara rumus? Betul. Yes, jawapan dia adalah betul. Sebab Y ni dia dah duduk sorang-sorang. Dia tak kisah. Siap dia duduk belah kanan ke, belah kiri ke, dia tak kisah. Asalkan dia duduk sorang-sorang. Asalkan dia duduk sorang-sorang. Okey, nombor 3. Ini perkara rumus ke tak? Tak. Kenapa bukan? Sebab dia punca kuasa. Ya, sebab dia ada punca kuasa. Punca kuasa dekat sini tak boleh ada. Kalau dia kata perkara rumus, nombor ataupun huruf tu dia kena duduk sorang-sorang. Dia tak boleh ada kuasa 2, dia tak boleh ada punca. Tak boleh ada kuasa, tak boleh ada punca kuasa. Boleh beza dah perkara rumus ni? Menjawab ke? Boleh. Okey, ini nombor 3. Okey, semoga membantu kamulah. Okey, kita pergi pula kepada soalan yang sama. Bulatkan segi empat tepat yang mempunyai luas 2x. 2x tambah 5, 2x tambah 1. Segi empat tepat, formula dia apa? Apa formula luas segi empat tepat? Siapa boleh beritahu? Panjang tak lebar? Yes. Jadi formula segi empat tepat adalah sama dengan panjang darab lebar. Jadi masing-masing boleh tengok dekat sini. Tak kisahlah mana satu nak jadi panjang kamu, tak kisah pun. Tapi dekat sini cikgu buat ini adalah kita punya panjang, ini adalah kita punya lebar. Okey, jadi kita nak jawab soalan ni. Mana segi empat tepat yang mempunyai luas 2x tambah 5, 2x tambah 1. Jadi, untuk kita punya panjang, untuk kita punya panjang adalah 2x tambah 1. Jadi dekat sini, 2x tambah 1 dekat sini je. Yang ada panjang 2x tambah 1 adalah P dengan Q sahaja. Automatik R dengan S tu kita pangkahkan. Jelas ke semua? Jelas. Okey. Sekarang kita nak cari lebar kita pula. Lebar kita mesti 2x tambah 5. Kalau P, lebar kita 2x tambah 3. Jadi, P tu salah. Jawapan kita Q. Punyalah senang. Kalau kita faham formula ni senang. Itu sahaja jawapan dia. Tetapi kalau kamu nak cari juga lebar Q, tak jadi masalah. Untuk mencari lebar Q, panjang keseluruhan. Contoh, kalau cikgu cakap belah bawah ni 10, belah atas ni 3. Berapa baki dia dekat sini? Cikgu nak tanya kamu. Bawah ni kalau cikgu cakap 10, sini 3, berapa baki dalam bulatan dia? 7. 7. Macam mana dapat 7? Tolak 3. 10 tolak 3. Konsep yang sama kita pakai untuk dapatkan panjang yang ini. Ambil 10 tadi adalah 4x tambah 2. Tolakkan dengan 2x tambah 3. Jadi cikgu selesaikan kat sini. 4x tambah 2 tolak 2x tambah 3. Okey, buka kurungan.
4 darab X kita dapat 4X. 4 darab 2 kita dapat 8. Negatif darab 2X kita dapat negatif 2X. Negatif darab positif kita dapat negatif 3. 4 dengan 2 sebutan serupa. 4 tolak 2 dapat 2X. 8 dengan 3 sebutan serupa. 8 tolak 3 dapat 5. Kan dapat 2X tambah 5. Jadi dekat sini adalah 2X tambah 5. Jelas ke semua? Jelas. Itu cara dia. Okey. Okey. Habis. Okey, kita pergi pula soalan yang berikutnya. Dah salin ke tengah salin lagi? Dah Dah ke? salin. Dah. Dah. Okey. Cikgu teruskan kepada soalan yang berikutnya. Soalan yang berikutnya. Kita jawab soalan yang sama sebenarnya. Nah, raja di bawah terdiri daripada segi 4 tepat. Sekarang nyatakan luas bagi segi 4S. Dia nak tanya luas untuk segi 4S. Jadi S ni, untuk dapatkan S ni, yang pertama sekali kamu kena cari dia punya belah atas. Belah atas dia cikgu dah cari dekat sini tadi 2X tambah 5. Ni, ini kalau cikgu cakap sini 2X tambah 5, automatik dekat belah bawah ni 2X tambah 5 juga. Jelas? Boleh faham? Boleh. Okey, untuk dia punya panjang, konsep yang sama. Panjang ni 3X tambah 2 tolak dengan yang ni. 2X tambah 1. Jadi 3X tambah 2, negatif darab positif 2X kamu dapat negatif 2X. Negatif darab dengan positif 1 dapat negatif 1. 3 tolak 2 dapat 1X. 2 tolak 1 dapat 1. Jadi dekat sini adalah 1X tambah 1. Jelas? Jelas. Jadi untuk S, panjang dia dekat sini adalah 1X tambah 1. Lebar dia dekat sini adalah 2X tambah 5. Ini jawapan dia. Sekejap cikgu tengok ada tak. Ni jawapan dia belah atas ni. Menjawab ke semua? Ya. Sempat salin tak ni? Sampai. Bagus. Cikgu, Ya? kalau sini memang memudahkan kan? Tak perlu pun permudahkan. Tak perlu permudahkan. Sebab dia punya jawapan adalah dalam bentuk kurungan. Jadi tak perlu permudahkan. Okey, jawab. Okey. Okey, jadi cikgu teruskan kepada soalan yang berikutnya. Boleh? Boleh. Boleh. Okey, jadi soalan yang berikutnya. Mana satu perkara rumus? Macam yang kita dah belajar tadi. 1 ke 2 perkara rumus? 2. 2. Kenapa nombor 1 tak dikira sebagai perkara rumus? Ada Y. Ada Y. Y ni dua-dua belah. Jadi ini bukan perkara rumus. Okey, semoga jelas. Okey, mana satu poligon sekata? 1, 2, 3. Mana satu? 2 dengan 3. Ya, 2 dengan 3. Poligon sekata bermaksud dia mempunyai panjang sisi yang sama. Semoga jelas. Raja di bawah menunjukkan jumlah poligon sekata. Bulatkan bilangan paksi simetri. Macam mana kita nak tahu paksi simetri untuk berapa paksi simetri untuk poligon sekata? Cikgu ada bagi nota dah tadi. Sama dengan sisi. Yes, sama dengan sisi. Kita kira sisi dia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maksudnya 10 lah paksi simetri dia. Jelas ke semua? Jelas. Okey, semoga menjawab. Okey, kita pergi pula kepada soalan yang seterusnya. Mana satu poligon sekata? Christina tahu? Tak tahu. Tak tahu. Cara untuk kita cek mana satu poligon sekata adalah menggunakan sudut
pedalaman. Sudut pedalaman formula dia macam daripada tadi kita buat N tolak 2 darab 180 per dengan N. Kalau kamu nak cek dia poligon sekata, dia tak kalau dapat perpuluhan, dia tak bukan poligon sekata. Kalau dapat nombor bulat, dia adalah dikira sebagai poligon sekata. Sebagai contoh, kita buat 120 dekat sini. Okey, kita masukkan sudut pedalaman kita adalah sama dengan 120. Okey, 120 sama dengan N tolak 2 darab 180 per dengan N. N ni bahagi, pindah ke sebelah dia jadi darab. 180 darab dengan N dapat 180 N. 180 darab negatif 2 dapat negatif 360. Positif pindah ke sebelah, dia jadi negatif 180. Jadi kita selesaikan dekat sini. 120 tolak 180, kita dapat negatif 60 N. Negatif 360, ni pindah ke sebelah. Negatif 360 bahagi 60. Dekat sini kamu akan dapat negatif 30. Negatif 36 bahagi dengan. Kamu dapat N sama dengan 6. Maksudnya, bila kamu dapat nombor tu nombor bulat, dia dikira sebagai poligon sekata. Menjawab ke semua? Ya. Ya. Okey. Okey, cikgu nak terus kepada soalan yang berikutnya, boleh? Boleh. Boleh. Okey, habis. Okey, soalan yang berikutnya. Berapakah nilai sudut A tambah B tambah C? Okey, jadi A tambah B tambah C. A tambah B tambah C. Mana A kita? Ini A kita. Mana B kita? Ini B kita. Mana C kita? Ini C kita. Sekarang ni, kalau dia berada dalam segitiga, jumlah sudut pedalaman untuk segitiga sama dengan berapa? 180. Yes. Siapa tahu dapat jawab. Siapa tak tahu tak dapat jawab. Jadi jawapan dia 180. Senang je. Okey, kita pergi pula kepada yang berikutnya. Berapakah sudut A tambah D? Okey. A tambah D. A kita dekat sini, D kita kat sini. Dia dalam satu garis lurus. Garis lurus sama dengan berapa darjah? 180. Yes. Jawapan dia 180. Jadi jawapan dia 180. Selesai. Jawab ke guys tu? Menjawab ke? Boleh faham? Boleh. Okey, baik. Okey, kita pergi pula kepada soalan D tambah dengan E tambah dengan F. D, E, F. Ini kita panggil dia sudut pengeluaran untuk poligon. Okey, total dia sama dengan berapa? 360. Yes. Jadi kena ingat, jumlah sudut pengeluaran untuk poligon mesti sentiasa sama dengan 360. Tak kisah poligon tu jenis apa, segi 3 ke, segi 4 ke, segi 5 ke, segi 6 ke, dia bila total up semua mesti sama dengan 360. Jelas ke semua? Jelas. Jadi jawapan dia 360. Okey, kita pergi pula kepada soalan 1A. Cikgu dah nak habis masa ni, tu cikgu pergi laju sikit ni. 1A dekat sini 2. Ni ada yang tak tahu nak jawab lagi. 2/3 3x tolak 9. Bila berhadapan dengan pecahan, kamu darab je yang belah atas dulu. 2 darab dengan 3, kamu dapat 6x. Lepas tu, darab pula dengan 2 darab negatif 9. Kamu dapat negatif 18/3. Baru kamu bahagi 6 bahagi 3 dapat 2x. 18 bahagi 3 dapat 6. Ni jawapan dia. Menjawab ke semua? Ya, menjawab. Jelas ke nombor 1A ni? Jelas. Jelas. Salin. Okey. Cikgu pergi kepada 1B. Cikgu pergi kepada 1B. Jadi masing-masing boleh tengok di hadapan. 1A, siapa yang tak dapat, salin.
Okey, kita pergi kepada 1B. Pukul berapa dah? Okey, ni soalan terakhir kita lah. B kita ni B ni soalan yang terakhir dah. Okey, tak sempat cikgu nak terangkan semua. Jadi dekat sini kita pakai ini adalah level 3. Dekat mana kita pakai formula bentuk lazim. Bentuk lazim dia macam mana cikgu tahu bentuk lazim ni? Cikgu akan selesaikan 5x, x tolak 1, tolak 2, x tolak 1. 5x darab dengan x kita dapat 5x kuasa 2. 5x darab negatif 1 dapat negatif 5x. Negatif 2 darab dengan x kita dapat negatif 2x. Negatif 2 darab negatif 1 kita dapat positif 2. Sampai sini boleh follow lagi? Boleh. Okey, ini sebutan serupa kita boleh selesaikan. Negatif 5 dengan negatif 7 kita dapat negatif 7x tambah 2. Sekarang kita nak buat bentuk lazim. Sebelum kita buat bentuk lazim, kita kena namakan. Okey, ini A kita, ini B kita, ini C kita. Macam mana bentuk lazim tu? Okey, bentuk lazim ni macam ni. Bentuk lazim ni macam ni. Sini A kamu, sini C kamu, sini D kamu. Ini bahagian yang kamu kena tambah, ini bahagian yang kamu kena darab. Sorry, cikgu terbalik. Okey. Ini bahagian yang kita kena darab, ini bahagian yang kita kena tambah. Hasil dia mesti sama. Kalau A tu 5x kuasa 2, dia mesti 5x kuasa 2 kat sini. C kena tambah 2. Dan D kena negatif 7x. Jadi senang je lah. 5x kuasa 2 kita kena fikir macam mana dia boleh jadi 5x kuasa 2. Jadi dekat sini, cikgu buat 5x darab dengan 1x. Jelas? Boleh faham? Boleh. Okey. Macam mana dapat 2 pula? Okey, cikgu buat 2 darab 1. Jelas? Boleh faham? Boleh. Okey, darab silang. 1x darab dengan 2, kita dapat 2x. 5x darab dengan 1, kita dapat 5x. Sekarang kita tambah. 2x tambah 5x dapat berapa? 7x. 7x. Tapi dekat sini negatif 7. Jadi kalau dia negatif, kamu letak je lah sini negatif. Sini negatif. Sebab tengok negatif, negatif. 5x darab dengan negatif 1 dapat negatif 5x. 1x darab negatif 2 dapat negatif 2x. Negatif 2x tambah negatif 5x dapat berapa semua? Negatif 7x. Yes. Ini kurungan pertama. Kurungan pertama kita 5x tolak 2. Ini kurungan kedua. Kurungan kita adalah 1x tolak dengan 1. Ini jawapan kita. Jelas? Boleh faham? Boleh. Salin. Okey, jadi cikgu dah terambil dah masa kamu sedikit. Okey, cikgu harap menjawablah apa yang cikgu dah ajar pada malam ni. Mungkinlah ada sikit je soalan yang cikgu tak sempat jawab. Cikgu harap kamu dapatlah nota-notanya yang banyak tadi. Kristina okey, Kristina semuanya? Okey. Okey, alhamdulillah. Okey. Jadi Adlin nak tanya soalan ke sampai sini? Tak ada. Okay. Jadi kalau masing-masing dah tak ada apa-apa, sampai situ sahajalah kelas kita untuk hari ni. Cikgu nak pesan sesuatu, jawablah set 2 tu. Cikgu buat ni untuk kamu tau, bukan untuk cikgu. Cikgu buat ekstra kerja sikit bulan 10 ni. Okey, jadi semoga semua berjaya lah. Tapi nak berjaya tu bukannya cikgu, kamu. Jadi kamulah kena berusaha. Jadi jangan lupa jawab set 2 Jadi sampai situ sahaja kita punya kelas untuk malam ni. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Selamat malam. Terima kasih Terima cikgu. kasih, cikgu. Assalamualaikum. Sama-sama. Cikgu, bye. Bye.